Salam sejahtera. Pembelajaran hari ini ialah mengkaji dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri Y sama dengan A sin Bx tambah C, Y sama dengan A cos Bx tambah C dan Y sama dengan A tangent Bx tambah C dengan syarat nilai A dan B mestilah bernilai melebihi sifar, iaitu positif, ya. Sekarang kita perhatikan raja di bawah ini yang menunjukkan ciri-ciri fungsi berkala, iaitu tempo dan amplitude. Okey, jadi tempo ialah selang satu kitaran lengkap. Okey, satu kitaran lengkap macam ini. Jadi telah nyata pada pembelajaran yang lepas kamu telah belajar cara melukiskan graf fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini sebenarnya merupakan fungsi berkala. Kalau kamu ingat balik, okay, untuk graf fungsi sinus, kamu perhatikan bentuk dia macam ini. Di mana sudut sini kosong, yang bahagian sini 180, 360 darjah. Ya. Okey, jadi ini ialah graf Y sama dengan sin X. Baik, jadi fungsi ini kalau kamu perhatikan satu putaran ni dari 0 darjah sampai 360 darjah merupakan satu kitaran lengkap. Sebab kalau kita lanjutkan graf ni, kamu akan perhatikan grafnya masih lagi bentuk yang sama. Untuk berulang macam ini sahaja. Ya. Okey, jadi ini dikatakan sebagai fungsi yang berkala. Jadi untuk graf sinus, kamu akan perhatikan dia akan berulang bagi setiap selang sebanyak 360 darjah. Okey, jadi kita katakan fungsi Y sama dengan sin X merupakan fungsi yang berkala dalam temponya 360 darjah seperti yang ditunjuk pada raja di atas. Ni skala satu pusingan lengkap merupakan tempo. Okey, merujuk kepada tempo dia. Dan amplitude pula jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Maksudnya garis pada paksi X ni, ya. Okey, atas dan bawah. So ini merupakan amplitude bagi graf dia. Okey, untuk graf Y sama dengan cos X juga sama. Kalau kamu perhatikan, cikgu harap kamu masih ingat graf dalam bentuk berkala dia macam ini, ya. Okey, jadi sudut ini kosong sehinggalah 360 darjah. So kalau kita lanjutkan graf dia, dia akan duk pusing ikut pusingan macam ini juga. Setiap selang 360 darjah. So maksudnya sini akan menjadi 720 darjah. Okay, so ini sudah menjadi dua kitaran lengkap. Kalau kamu perhatikan sebenarnya ini ialah bentuk gelombang lah, seperti yang kamu belajar dalam mata pelajaran fizik. Jika diberi fungsi trigonometri Y sama dengan A sin Bx tambah C, Y sama dengan A cos Bx tambah C dan Y sama dengan A tangent Bx tambah C, apakah yang akan berlaku kepada bentuk dan kedudukan graf fungsi trigonometri jika nilai pemalar A, B dan C berubah? Jadi hari ini kita akan kaji tentang perubahan graf ni bergantung kepada nilai pemalar A, B dan C. So sekarang kita perhatikan, okay? Jadi untuk kajian ini mobilisasi minda 4 cikgu tak tunjuk lah. Kalau kamu nak explore, kamu sendiri boleh explore dengan imbaskan kod QR ini, ya. Okey, jadi kamu sendiri explore. Ini cikgu tak tunjuk lah. Baik, jadi secara umumnya kalau nilai A berubah, nilai A maksudnya pemalar bagi fungsi sin, cos dan tangent ini berubah, maka nilai maksimum dan nilai minimum akan berubah juga. Okey. Jadi yang pentingnya kamu ingat. Jadi amplitude-nya akan menjadi 1 darab A, okey, iaitu A. Itu amplitude dia. Nanti kita akan explore contoh lah. Okey, untuk graf tangent juga sama, lengkung graf berubah, tiada amplitude sebab tiada nilai maksimum dan nilai minimum. Okey. Seterusnya untuk nilai B berubah, kalau B sini berubah iaitu berkaitan dengan sudut, maka tempo fungsi akan berubah juga. Jadi apabila nilai B berubah, graf kelihatan mampat secara mengufuk.
tempo fungsi akan semakin berkurang. Okey, tempo fungsi berkurang. Jadi contohnya untuk tempo fungsi sinus dan kosinus, kalau untuk yang graf asal, kamu perhatikan temponya ialah 360 darjah untuk satu pusingan lengkap. Manakala kalau ada nilai B di sini, maka dia akan ikut rumus ini, iaitu 360 darjah bahagi dengan B. Manakala untuk graf tangent, tempo yang asal ialah 180 darjah. Cikgu tunjuk di sini. Mengapa kita katakan 180? Okey, sebab graf yang asal macam ini. Okey, ini kamu dah belajar pada pembelajaran yang lepas. Jadi sudut sini kosong, 180, 360 darjah. Okey. Baik, jadi kalau kamu perhatikan, mengapa kita katakan untuk graf tangent, temponya ialah 180 sebab dia ulang macam ini. Ini dikira sebagai satu kitaran lengkap. Okey. Jadi untuk graf seterusnya di sinilah satu kitaran lengkap. So sentiasa duk berulang. Lengkung ke atas, lengkung di bahagian bawah. Okey, lengkung atas, lengkung bawah. Jadi temponya ialah, kalau kamu perhatikan, ialah 180 darjah. Okey. Jadi kalau tempo fungsi tangent akan berubahlah kalau ikut nilai B. Ikut rumus ni. Okey. Seterusnya untuk nilai C, ini plus C. C merujuk kepada nilai apa? Iaitu pintasan Y. So kedudukan graf akan berubah. Maka apabila nilai C bernilai positif, graf akan beranjak sebanyak C unit secara menegak ke atas paksi X. Maksudnya keseluruhan graf ni akan ditarik beranjak ke atas. Kalau C adalah negatif, graf tu akan dianjak ke bawah paksi X. Okey. Baik, jadi sekarang kita perhatikan contoh 9. Contoh 9, raja di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan sin X bagi sudut kosong sehingga 360 darjah. Ini tempo dia. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Jadi kamu perhatikan untuk yang A, okey, cuma perubahan dari nilai apa? Pemalar di hadapan fungsi sin X. Okey, di sin X, iaitu 2. So, kalau kau perhatikan, pada asalnya nilai maksimumnya ialah 1 dan nilai minimumnya ialah negatif 1. Jadi, kalau ada 2 di depan, maknanya kamu hanya perlu darabkan 1 ini dengan 2. Dan sebutan sin X masih kekal tidak berubah, maksudnya kitarannya masih dengan tempo 360 darjah. So, kamu perhatikan jawapannya seperti yang dilukis pada penyelesaian bahagian A yang berwarna biru. Okey, amplitude akan digandakan menjadi 2. Okey, amplitude jadi 2 tapi sudut masih sama. Ya. Okey, untuk B pula, Y sama dengan sin 2X. Sekarang amplitude masih kekal sama sebab dia satu sin sahaja, ya. Cuma yang berubah ialah dari segi perubahan sudut. Okey. Jadi kalau kamu tengok 2x, maknanya okey, kamu gunakan rumus ni untuk hitungkan tempo. So B sama dengan 2. So tempo akan menjadi 360 bahagi 2 menjadi 180. Maksudnya pada asalnya setiap 360 ialah satu pusingan lengkap. Sekarang dia akan menjadi pada setiap 180 akan menjadi satu pusingan lengkap. So menjadi double. Okey. Jadi pada asalnya satu pusingan lengkap sekarang menjadi 2 pusingan lengkap. Tapi masih terhad kepada 360 darjah. Okey. Jadi kita katakan graf ni telah dimampatkan. Okey. Jadi amplitude masih sama, kekal tidak berubah. Seterusnya untuk bahagian C, Y sama dengan sin X tambah 1. Jadi untuk ini, sin X, dia masih sin X. Jadi maksudnya grafnya masih yang asal. Cuma apa yang berlaku, dia ada sebutan tambah 1. Jadi maknanya kita tarikkan graf ni, anjakkannya naik ke atas sebanyak 1 unit untuk setiap titik yang berkaitan. Jadi untuk ini, kalau nak senang, kamu boleh tanda siap-siap titik-titik yang penting.
Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Kelima-lima titik ini akan dinaikkan sebanyak 1 unit ke atas. Okey, dinaikkan 1 unit ke atas. Jadi dapatlah graf yang sama, cuma dengan nilai-nilai maksimum dan minimum yang lain daripada graf asal. Okey. Seterusnya untuk bahagian D, Y sama dengan 2 sin 2X. Jadi yang ini berlakunya perubahan pada amplitude dan juga kitaran dia. Okey, jadi amplitude-nya 2 kali lah akan naik ke atas. Dan sebab dia ada 2X maksudnya macam bahagian B tadi akan menjadi temponya menjadi 180 darjah. So akan mendapat 2 pusingan lengkap. So kita combine 2 bahagian ini, amplitude 2, lepas tu ada 2 kitaran lengkap. Okey, masih terkongkong kepada 360 darjah. Jadi sudut ini kamu kena pandai-pandai bahagilah dengan betul. Pada asalnya sini 90 darjah. So graf yang sepatutnya akan dikurangkan. Okey. Pada asalnya 180 akan menjadi 90. Okey. Jadi 2 pusingan lengkap. Ya. Baik, sekarang kita perhatikan contoh 10. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut bagi sudut X dari 0 hingga 360 darjah. So, untuk bahagian A, Y sama dengan 2 cos X tambah 1. So, untuk bahagian ini, langkah pertama, kamu kena ingat balik kepada graf yang asal. Cikgu tunjuk terus di sini lah. Yang ini 1, negatif 1. Okey. Jadi, graf trigonometry cos yang asal macam ini. Cikgu gunakan garis terputus-putus. Ya. Okey, jadi kitaran lengkapnya ialah 360 darjah. So, sekarang kalau kamu perhatikan di sini, sekarang dia 2 cos. Jadi, grafnya amplitude akan menjadi 2. Ya. Okey. So, kalau kamu perhatikan asalnya dia akan menjadi 2. Okey. Lukis yang warna biru masih lagi sama macam ini. Okey, ini kalau Y sama dengan 2 cos X. 2. Okey, seterusnya dia tambah 1. So, kalau tambah 1 maksudnya keseluruhan graf ni kita akan anjakkannya naik ke atas sebanyak 1 unit. So, dari 2 dia akan naik kepada 3. Dari negatif 2 tambah 1 dia naik kepada negatif 1. Seperti yang ditunjuk di sini. Okey. Lepas ni dari sini 2 juga sama naik ke 3. Bahagian sini kedua-dua paksi X ni juga sama, pintasan X-nya asalnya kosong, sekarang akan dinaikkan kepada 1 sebab dia tambah 1. Jadi pada sudut 90 darjah pada asalnya sifar, maka nilai Y-nya akan naik ke atas sebanyak 1 unit. Okey, untuk 270 juga sama. So maksudnya untuk soalan macam ini jangan buat selangkah saja. Kamu boleh leraikan dulu. Cari dulu 2 cos X. Lepas tu baru kita naikkan sebanyak 1 unit kepada. Sekarang kita tengok B pula. Kalau kamu perhatikan Y sama dengan tangent 0.5x tolak 1. Jadi sekarang kalau kamu perhatikan 0.5x. Jadi kita kirakan dulu tempo dia. Iaitu ambil 180 bahagi 0.5. So dapatlah 360 darjah. Jadi untuk fungsi trigonometry tangent ni, satu pusingan lengkap ialah 180. Pada asalnya. Sekarang menjadi 360. Jadi untuk sudut ini kamu darab 2. Menjadi 360. So setiap sudut darab. Okey, darab 2. So yang ini menjadi 270. Jadi seperti yang ditunjuk pada jawapan dia. Okey. Jadi selepas dapat graf ni, yang ni boleh abaikan lah. Yang sini. Bahagian sini abaikan. Okey, so dapat satu pusingan lengkap 360. Lepas tu barulah tolak 1. Jadi untuk tolak 1 maksudnya graf ni kita akan turunkannya sebanyak 1 unit. Ya. Okey, jadi dapatlah jawapan di sini. Contohnya sini bacaan 1 pada sudut 45 asalnya. So akan menjadi turun ke bawah. So dapat kosong dan sudutnya kita dah ubah kepada 90.